Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengajar Adam memberi salam kepada malaikat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalaqallahu Adam ala suratihi tuluhu 60 zira'an. Zal bukan dal. 60 zira'an. Zab so. Falamma khalaqahu qala adhhab fasallim ala ulaika an-nafar وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فذهب فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليكم ورحمة الله قال فزادوه ورحمة الله. متفق عليه. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah telah menjadikan Adam menurut rupanya, yakni rupa Adam yang ditetapkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingginya 60 hasta, manakala ia telah menciptanya, lalu ia berfirman kepadanya, pergilah, berilah salam kepada mereka itu. Mereka ialah beberapa malaikat yang sedang duduk. Dengarlah apa yang mereka hormatkan kepadamu. Itulah cara kamu memberi hormat dan cara anak cucumu. Lalu Adam pun pergi dan berkata, Assalamualaikum. Mereka membalas, Assalamualaikum warahmatullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka menambah dengan warahmatullah. Ayat ini, hadis ini hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Mengikut ilmu kepada sumber hukum Islam, hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim yang sepakat ulama menerimanya adalah yang paling sahih selepas Al-Quranul Karim. Hadis ini menceritakan Allah Subhanahu wa taala mengajar manusia menghormati di antara satu sama lain. Sejak manusia yang pertama, Nabi Adam alaihi salam. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyuruh Adam alaihi salam supaya memberi salam kepada para malaikat. Salam yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Adam pergi kepada beberapa malaikat yang sedang duduk mengikut arahan Allah Subhanahu wa taala, dan Adam pun terus memberi salam, Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada kamu. Lalu malaikat menjawab, Assalamualaikum warahmatullah. Menjawab Assalamualaikum warahmatullah. Kita Waalaikumsalam, dia boleh belaka.
Nak jawab Assalamualaikum warahmatullahi, jawapan yang sama, ataupun Waalaikumsalam warahmatullahi. Dua-dua boleh. Tetapi hadis ini menyebut Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat sejahtera dan rahmat Allah kepada kamu. Ditambah dengan rahmat Allah. Kerana Allah Ta'ala menyebut dalam Quran supaya kita menjawab sama ataupun menjawab yang lebih baik daripada orang yang beri salam kepada kita. Dan salam ini menjadi cara hormat kepada umat Islam. Umat Islam, cara hormat dia Assalamualaikum. Di zaman awal Islam, di mana Nabi dan sahabat-sahabatnya hidup dalam masyarakat jahiliah, mereka hormat antara satu sama lain dengan sabahal khair. Sabahal khair, pagi yang baik, yang disebut selamat pagi. Pagi yang baik, sabahal khair, masa'al khair, ataupun an'ama sabahakum, diberi nikmat waktu pagi kamu. An'ama masa'akum, diberi kebaikan petang kamu. Selamat petang. Lalu Nabi SAW menyuruh sahabat-sahabatnya menukar dengan Assalamualaikum, sebagaimana Allah mengajar kepada Nabi Adam alaihissalam, dan sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis-hadis yang sahih bahawa Assalamualaikum adalah salam hormat di kalangan ahli-ahli syurga pada hari kiamat kelak. Dan inilah salam hormat yang diucapkan oleh Nabi-Nabi yang alaihimussalatu wassalam, di mana Quran menyebut malaikat datang menemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka berkata, salam, salam, salam. Lalu Ibrahim menjawab, salam, dalam bahasa Ibrani, menunjukkan Assalamualaikum ucapan Nabi-Nabi zaman dahulu dan ucapan orang Islam, sehingga menggunakan perkataan yang sama, dikekalkan dengan Assalam, Assalamualaikum. Dan hari ini orang-orang Yahudi menggunakan bahasa Ibrani, hormat sama-sama mereka dengan salum. Salum, orang Yahudi, dia temu sama-sama dia salum, itu salam. Assalamualaikum, menunjukkan di sana ada persamaan di kalangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Sepatutnya orang Yahudi masuk Islam. Orang Yahudi masuk Islam bila Nabi Muhammad SAW yang dilahirkan di Makkatul Mukarramah, tidak ada orang Yahudi, tak ada ahli kitab di situ, adanya orang musyrikin saja. Dilahirkan dalam keadaan berhuruf. Tiba-tiba banyak persamaan antara Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Di antaranya perkataan Allah, mereka juga menyebut Allah. Di antaranya amin, berdoa kata amin, amin. Siapa hari ini orang Kristian berdoa di gereja dia, bila padri baca doa, orang ramai kata amin, amin, amin. Di sana menunjukkan persamaan. Sepatutnya mereka ni masuk Islam, menandakan bahawa Islam adalah agama Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Diriwayatkan orang-orang Yahudi di zaman Nabi SAW mempersendakan salam ini. Mereka datang menyebut Assalamualaikum. Tak kata Assalamualaikum, buat tak putih Assalamualaikum. Assalam makna dia lain. Kalau assalam dengan makna selamat sejahtera, asam makna dia mampu. Mampu celaka, mampu matimu. Assalamualaikum saja. Dia tipu orang Islam. Lalu Aisyah radhiyallahu anha dengan marah, marah. Rasulullah dengar ada apa mereka kata. Nabi kata dengar, jawab sebagaimana mereka kata, iaitulah wa'alaikum, wa'alaikum. Jawab begitu, wa'alaikum. Ataupun wa'alaikumussalam. Kalau dia jawab salam begitu. Kalau dia beri salam juga,
Di sana ada para ulama mengatakan tidak menjadi salah orang kafir beri salam, dan tidak menjadi salah kita beri salam, menjadikan doa untuk mereka, mudah-mudahan mereka masuk Islam. Dan tidak menjadi salah dia beri salam dan kita jawab, mudah-mudahan dia masuk Islam. Dengan sebab itu cara pendekatan yang diajar oleh Islam. Perkara ini dibincang oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Malaikat memandikan Adam ketika wafatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma tuwfiya Adam ghasalathu al-malaikatu bil ma'i witran wa alhadu lahu wa qalu hadhihi sunnatu Adam fi waladihi. Mustadrakul Hakim wa Mu'jam at-Tabrani al-Awsat bi isnadin sahih. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala wafatnya Adam alaihi salam, memandikannya oleh malaikat dengan air secara gasal, dan mereka juga menggalikan lahat untuknya. Mereka berkata, inilah sunnah Adam kepada anaknya. Ayat ini, hadis ini menceritakan tentang Adam yang telah wafat dimandikan oleh malaikat. Malaikat memandikan Adam alaihi salam dengan air, iaitulah secara witir. Witir ini 1, 3, itu witir. Dimandi 3. 3 kali basuh. Setelah dimandi Adam dengan 3 kali basuh dan digalikan kubur, digalikan lahat, dan mereka berkata inilah sunnah Adam, ajaran Adam kepada anak-anak zuriat keturunannya. Hadis ini riwayat Al-Hakim dan At-Tabarani. Al-Hakim dalam Mustadrak dan At-Tabarani dalam Al-Awsat dengan sanad yang sahih. Sanad yang sahih ini ialah rawi-rawinya orang meriwayatkan hadis ini daripada Hakim seorang siapa kepada Nabi SAW, dan daripada At-Tabrani seorang siapa kepada Nabi SAW. Orang-orangnya adalah orang-orang yang soleh, yang baik, yang alim, akhlaknya baik, yang ingatannya kuat. Ini hadis yang sahih. Di antaranya sahih riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Tirmidzi. Di antaranya Al-Hakim, At-Tabarani, dan ulama-ulama hadis yang lain mengikut syarat-syarat hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari ataupun diriwayatkan oleh mereka sendiri. Sabit di dalam hadis-hadis yang sahih bahawa malaikat telah memandikan Hanzalah bin Abi Amir yang mati syahid di dalam peperangan Uhud. Dan Rasulullah SAW bersabda, inna sahibakum taghsiluhul malaikah. Artinya, sesungguhnya sahabat kamu ini memandikannya oleh para malaikat. Apabila para sahabat bertanyakan istrinya, didapati Hanzalah keluar berperang dalam keadaan berhadas besar. Lalu Rasulullah SAW menegaskan lagi, lidzalika ghasalathul malaikah. Artinya, oleh kerana itulah memandikannya oleh para malaikat. Dalam hadis yang terkenal, seorang sahabat Nabi, nama dia Hanzalah. Hanzalah ni mati syahid, dibunuh di dalam peperangan Uhud, di mana Allah Ta'ala menunjukkan kepada Rasulullah SAW dapat melihat alam yang gaib yang terdapat dilihat oleh orang lain. Kadang-kadang Allah Ta'ala buka hijab, kadang-kadang Allah Ta'ala tak ada buka hijab. Ada masa-masa Allah Ta'ala buka hijab. Hijab ni ada dinding, tabir. Kita tak nampak alam gaib. Kadang-kadang dibuka hijab ini melalui mimpi, melalui alam kenyataan, ataupun melalui makhluk yang gaib itu bertasyakul, berupa, ataupun orang tertentu nampak. Kadang-kadang diizin oleh Allah Ta'ala. Di mana dalam peperangan Uhud yang terkenal, apabila 70 orang sahabat syahid dalam peperangan itu, dan 70 luka, termasuk jasad Nabi SAW juga luka. Nabi luka berdarah dalam perang Uhud. Nabi tak kebar kerana Allah Ta'ala nak beri kelebihan
kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya, wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah Ta'ala ambil di kalangan kamu orang-orang yang mati syahid, yang mati terbunuh di medan peperangan, di mana Nabi ditunjuk oleh Allah Ta'ala bahawa malaikat memandikan mayat sahabat dia Hanzalah yang mati syahid dalam perang Uhud. Lalu para sahabat bertanyakan isterinya, apa dia amalan Hanzalah ni? Dia kata tak ada apa, cuma bila dikerah untuk berperang dia tak ada mandi wajib. Tak ada mandi wajib, maka dengan sebab itulah Nabi kata mayat dimandikan oleh malaikat. Berdasarkan kepada hadis ini dan beberapa hadis yang lain, orang yang berjunub bila dia mati, adakah mandi wajib, mandi mayat sekaligus mandi mayat? Tak payah ceritalah, cukup dengan mandi mayat itu menjadi mandi wajib kepadanya. Cukup dengan itu. Dengan itu seorang yang meninggal dunia dalam keadaan dihadap sah, maka mandi jenazah itu sekali dengan mandi junub, mandi wajibnya disekalikan. Para malaikat alaihimussalatu wassalam mempunyai hubungan yang erat dengan zuriat Adam alaihi salam sejak mereka di dalam rahim ibu, sehinggalah mereka hidup di dunia, ketika mati dan selepas mati. Di dalam Quran dan hadis banyak nas menyatakan perkara itu. Di mana banyak nas Quran dan hadis-hadis Nabi SAW menyatakan bagaimana malaikat ini sentiasa berhubung dengan manusia. Oleh kerana malaikat ini makhluk yang sangat baik, yang sangat taat kepada Allah, maka malaikat berhubung dengan manusia dengan tujuan supaya mereka menjadi baik. Tetapi di sana ada iblis, syaitan pula berhubung dengan manusia juga, terpulang daripada manusia lah, nak berkawan dengan malaikat ke nak berkawan dengan syaitan, terpulang. Ini adalah perkara-perkara yang ghaib yang wajib kita beriman kepadanya. Hubungan mereka dengan manusia ketika di dalam rahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Artinya dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, katanya telah bersabda kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar dan dipercayai, sesungguhnya seseorang kamu dihimpunkan kejadiannya di dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai air mani, kemudian menjadi segumpal darah beku dalam tempoh seperti itu juga, kemudian menjadi sepotong daging dalam tempoh seperti itu juga, kemudian diutuskan kepadanya malaikat, lalu ditiupkan roh dan diperintahkan 4 perkara. Dituliskan rezekinya, ajalnya, amalannya, celakanya atau bahagianya. Maka demi Allah yang tiada Tuhan yang lain daripadanya, sesungguhnya seseorang di kalangan kamu yang beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga tiada jarak di antaranya dengan syurga itu malaikat sehasta sahaja,
maka telah terdahulu di dalam suratan, lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya seseorang kamu yang beramal dengan amalan ahli neraka sehingga tiada jarak antaranya dengan neraka itu malaikat sahasta, maka telah terdahulu suratan takdirnya, lalu dia beramal dengan amalan ahli syurga, maka masuklah dia ke dalam syurga. Hadis ini menyatakan tentang tugas malaikat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikut tempat masing-masing. Ada kalangan malaikat itu yang mengikuti kejadian manusia. Dinyatakan bermula daripada mani, kemudian menjadi darah beku, kemudian menjadi daging, kemudian dimasukkan tulang orat menjadi anggota, ditiupkan roh. Allah Ta'ala memerintah malaikat menentukan suratan takdirnya yang berada dalam ilmu Allah, bukan dalam ilmu kita. Dalam ilmu Allah ditentukan ajalnya, ditentukan rezekinya, ditentukan bahagia dan celakanya. Bahagia dan celakanya ini adalah rahsia Allah yang tak perlu dipertikaikan. Allah yang maha adil, yang maha pemurah, yang maha penyayang. Namun ada kalangan manusia yang tak sayang pada Allah Ta'ala, yang lawan Allah Ta'ala, yang tidak menggunakan akalnya dengan betul kerana sombongnya. Ada di antara mereka yang beramal sepanjang hidupnya dengan amalan ahli syurga, sangat baik. Contohnya iblis, laknatullah. Setelah jahat di bumi, ditawan oleh malaikat, naik ke langit, buang ibadat. Malaikat heran tengok kuatnya ibadat iblis ni. Malaikat tak ada nafsu, iblis ada nafsu. Boleh lawan nafsu dia, kuat ibadat. Malaikat tak tahu dalam diri iblis ni ada sifat sombong, sifat takabur, sifat ujub, kagum pada diri dia sendiri. Buat ibadat pun nak tunjuk-tunjuk kepada malaikat je, bukan ikhlas, bukan kerana Allah Ta'ala. Ini perkara yang diketahui oleh Allah Ta'ala. Akhirnya Allah Ta'ala dedahkan iblis ni lawan Allah Ta'ala pada akhirnya dan menjadi ahli neraka. Lawan Allah Ta'ala sampai mati. Disebut dalam Quran kisah ulama Bani Israel yang alim, yang bijak. Kisah dalam Quran diceritakan oleh Nabi SAW, disebut oleh ulama dengan nama Bal'am bin Ba'urah, yang sangat alim. Doanya diperkenankan, dimustajabkan doanya, diperkenankan doanya. Tetapi saat akhirnya Bal'am melawan Islam, menentang Islam. Dia alim, tetapi kerana nak pada dunia, nak pada kesenangan, duduk berasa mati lambat lagi. Padahal kematian ni dalam ilmu Allah, bukan dalam ilmu dia, dia tak tahu. Dia berasa dia lambat mati lagi. Bahang dululah, bahang dulu, gomor dulu, orang nak beri. Lambat lagi, masa kesedut lagi. Tengok-tengok ambil, mati. Mati jadi ahli neraka. Na'udzubillah. Ada kalangan manusia yang beramal dengan amalan ahli neraka, buat amal ahli neraka, kafir, jahat, dekat nak mati dah, sedar dan insaf, sedar dan insaf, lalu dia bertaubat. Disebut dalam hadis Allah Ta'ala buka pintu taubat sepanjang dunia, daripada ada dunia sehingga matahari naik dari arah barat. Bila matahari pusing naik dari arah barat, pintu taubat ditutup. Sebelum pintu taubat, sebelum matahari naik dari arah barat, Allah Ta'ala buka pintu taubat. Allah Ta'ala buka pintu taubat. Sebelum matahari naik dari arah barat, pintu taubat dibuka oleh Allah Ta'ala.
Begitulah sehingga nyawa sampai ke halqam. Nyawa sampai ke halqam, pintu taubat ditutup. Nyawa duduk dada lagi, tak sampai ke halqam. Dekat dah nak mati. Masa itu dia teringat, lalu dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, minta ampun dengan Allah Ta'ala dengan hati yang ikhlas, dengan tauhid yang sebenar. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Dia mengucap la ilaha illallah, kemudian bertaubat. Dalam hati dia sesuai di atas perbuatan dia, sehasta lagi nak masuk neraka, nak mati, tiba-tiba dia menjadi ahli syurga. Ini adalah ketentuan daripada Allah Ta'ala. Oleh kerana itulah kita disuruh sentiasa beringat-ingat, berhubung dengan Allah Ta'ala, kerana kita tak tahu bila kita nak mati. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka, yakni malaikat, menjaga manusia. Di antara tugas ataupun kerja yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikatnya ialah menjaga manusia. Perkara ini disebut di dalam Al-Quranul Karim. Firman Allah Ta'ala, sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil-laili wa saribun bin-nahar lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Suratul Ra'd ayat 10 hingga 11. Artinya sama sahaja bagi Tuhan sesiapa di antara kamu yang merahsiakan ucapannya dan sesiapa yang berterus terang dengan ucapannya dan sesiapa yang bersembunyi di malam hari dan berjalan menampakkan diri di siang hari. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Ayat ini menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui, yang maha mendengar dan melihat apa sahaja yang dibuat oleh manusia, sama ada secara terang atau bersembunyi. Menugaskan pula malaikat-malaikat untuk menjaga urusan manusia, menulis amalannya dan melihat amalannya di waktu siang dan malam, di tempat yang terang, tempat yang bersembunyi. Bercakap dengan kuat, bercakap dengan berbisik. Malaikat berada di hadapan dan di belakang, kiri dan kanan, melihat, mendengar dan menulis apa sahaja yang dibuat oleh manusia. Menunjukkan di sana ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa mengiringi dan bersama dengan manusia. Bukan sekadar melihat, mencatat. Mereka akan membawa bukti-bukti ini di padang mahsyar ketika dibicarakan manusia untuk menjadi saksi. Menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghukum manusia dengan tahunya sahaja, mendengar sahaja, melihat sahaja. Dihukum dengan kenyataan-kenyataan tulisan malaikat. Dihukum dengan saksi. Itulah adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Firman Allah Ta'ala, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Suratul An'am ayat 61. Artinya, dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas hamba-hambanya, dan diutusnya kepada kamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang daripada kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajipannya. Ayat ini menegaskan lagi dan menguatkan lagi adanya malaikat-malaikat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga urusan manusia, di antaranya urusan kematian manusia. Malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Semua malaikat ini sangat taat kepada Allah, sebagaimana dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak sekali-kali durhakakan Allah. Apa saja yang Allah Ta'ala perintah mereka buat, mereka mesti buat. Tidak durhaka sekali-kali. Ini menjadi tabiat mereka. Oleh kerana itu, semua tugas-tugas yang disebut ini akan dilaksanakan oleh malaikat. Sama ada tugas menjaga, menulis amalan, termasuklah tugas mematikan. Malaikat tidak ubah sedikit pun daripada waktu ajal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saja harinya, hari bulannya, bahkan minit dan saatnya ditetapkan oleh Allah. Di sana ada hadis-hadis yang menguatkan lagi ayat-ayat ini, menafsirkan ayat-ayat Quran. Di antara hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yata'aqabuna fiikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri thumma ya'ruju alladhina ya'tu fiikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusallun taraknahum wa hum yusallun. Al-Bukhari wa Muslim wa Nasa'i. Artinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, malaikat turun naik dalam kalangan kamu silih berganti malam dan siang. Kedua-dua puak itu berhimpun pada waktu subuh dan pada waktu asar. Setelah itu, puak yang bermalam bersama kamu naik. Lalu Allah bertanyakan mereka, sedangkan dia lebih mengetahui keadaan mereka, bagaimana keadaan hamba-hambaku semasa kamu tinggalkan? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka mengerjakan sembahyang, dan kami datang kepada mereka dalam keadaan mereka mengerjakan sembahyang. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan An-Nasa'i. Mengikut kaedah nas hukum syarak, riwayat Bukhari dan Muslim adalah yang paling sahih selepas Al-Quranul Karim. Hadis ini menunjukkan bahawa malaikat bergilir-gilir waktu pagi dan petang. Malaikat menukar giliran pada waktu subuh dan pada waktu asar. Bila mereka naik, mereka ditanya oleh Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya, mendengar dan melihat. Allah Ta'ala tanya malaikat-malaikat ini, apa yang hamba-Ku buat? Malaikat beritahu, hamba-Mu sembahyang subuh, hamba-Mu sembahyang asar.
Oleh kerana itulah, maka sembahyang subuh dan sembahyang asar adalah sembahyang yang lebih afdal daripada sembahyang-sembahyang yang lain. Kerana sembahyang ini disaksikan oleh malaikat-malaikat yang menulis amal manusia. Adapun amalan yang mengatakan malaikat tukar giliran pada nisfu Syaban, ini hadis maudhu'. Hadis dhaif, hadis maudhu'. Maudhu' ni hadis yang direka oleh orang, bukannya ucapan Nabi SAW. Dan ada ulama hadis yang terlalu dhaif, yang tak boleh menjadi nas. Yang nasnya ialah hadis ini, riwayat Bukhari dan Muslim. Malaikat menunggu giliran tiap-tiap subuh dan tiap-tiap asar. Bukannya malam nisfu Syaban disebar pada orang kita, malaikat tukar buku malam nisfu Syaban. Tiap-tiap tahun nisfu Syaban penuh masjid, kerana malaikat tukar giliran, tukar buku baru pada masa itu. Maka minta doa lah murah rezeki, minta doa lah panjang umur, minta doa lah macam-macam lagi. Doa tu molek, bukan tak molek. Baca Yasin pun molek, bukan tak molek. Buat sebuah buku pun molek juga, bukan tak molek. Makanlah. Tetapi menjadi kepercayaan bahawa itu malam malaikat tukar giliran, tukar buku, ini tidak ada dalam hadis-hadis yang sahih. Menjadi amalan masyarakat. Masyarakat yang amal tak jahil, yang jahil tak lebah pula tak mengaji hadis. Ini jadi masalah. Tidak menjadi hadis, mengaji hadis dengan cara yang mendalam. Di mana ini ialah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ulama mengatakan ma'rahul Bukhari wa Muslim wa asah ba'da kitabillah ta'ala. Yang paling sahih selepas kitab Allah Quran ialah riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh kerana itu, kita perlu melazimkan diri dengan sembahyang subuh, sembahyang asar lebih daripada yang lain, kerana masa ini masa disaksikan oleh malaikat-malaikat yang menukar giliran mereka. Mereka menyembah Allah dan Allah bertanya mereka, apa yang hamba-Ku buat pada masa mu tinggal? Malaikat memberitahu mereka sembahyang subuh, sembahyang asar dengan jawapan yang sangat diredha oleh Allah Subhanahu wa taala. Membawa wahyu Allah kepada rasul-rasul dan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Di antara kerja malaikat ialah membawa wahyu kepada rasul-rasul dan nabi yang dilantik oleh Allah taala, dipimpin oleh malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita tentang tugas malaikat Jibril. Di antaranya membawa wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Taala, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin." Surah Al-Baqarah ayat 97. Artinya, katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran kepada hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Kata ulama tafsir, ayat ini diturunkan bersempena dengan orang-orang Yahudi, berbincang sesama mereka. Mari kita tanya Muhammad, siapa yang bawa wahyu kepada mereka? Adakah malaikat Jibril ataupun Mikail? Malaikat mana? Kalau yang bawa wahyu itu Jibril, kita tak usah ikut. Kerana di antara kerja Jibril ialah menurunkan bala, membinasakan umat-umat zaman dulu. Di antaranya membinasakan kaum Ad, kaum Samud, kaum Firaun. Itu tugas malaikat Jibril. Jibril ni malaikat yang garang, yang bunuh orang. Kalau dia bawa wahyu, dah saya ikut. Kalau sekiranya yang bawa wahyu itu Mikail, Mikail ni tukang bawa rezeki, menentukan rezeki, hujan dan seumpamanya.
Kalau Mikail bawa, kita boleh ikut. Kalau Jibril bawa, kita tak usah ikut. Dia buat sama-sama dia. Lalu Allah terus menurunkan ayat yang dibaca ni. Katakanlah, qul man kana aduwwan li Jibril. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang bermusuh dengan malaikat Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Sesungguhnya dia telah menurunkan wahyu Al-Quranul Karim ke dalam hatimu dengan izin Allah, musaddiqan lima bayna yadayhi, membenarkan apa yang ada di hadapannya, iaitulah Quran, membenarkan Taurat, membenarkan Injil, membenarkan kitab-kitab zaman dulu yang diwahyukan kepada rasul-rasul zaman dulu, bukan sahaja Quran, wa busyra lil mu'minin, dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, selamat dunia dan selamat di hari akhirat. Menunjukkan bahawa malaikat Jibril ditugaskan untuk membawa wahyu, sama ada dengan cara yang memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi SAW, dan terus Nabi mendengar suara yang berdengung masuk dalam telinganya macam dengung loceng, bergema suara itu masuk dalam hati Nabi. Nabi terus ingat ayat-ayat yang diwahyukan itu, disimpan oleh Allah Ta'ala dalam dada Nabi SAW, tak lupa sedikit pun. Ini dengan izin Allah. Dan kadang-kadang sahabat-sahabat dapat melihat bagaimana wahyu itu turun dalam keadaan Nabi mengulang ayat yang dibaca oleh Jibril sehingga berpeluh basah bajunya, sehingga baju Nabi macam mandi, basah bajunya. Duduk tengah-tengah tu tengok Nabi menyebut, membaca dan baju dia basah, menandakan Jibril membawa ayat. Kalau dia duduk atas unta, maka bunyi tulang unta macam nak patah, beratnya wahyu itu. Bila wahyu turun, bergakak tulang unta itu bunyi. Ini dalil ayat datang itu wahyu, bukan sebarangan. Yang bawa wahyu ialah malaikat Jibril alaihi salam. Di antaranya firman Allah Ta'ala, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Surah Asy-Syu'ara ayat 193 hingga 194. Artinya dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, Jibril, ke dalam hatimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Quran diturunkan oleh Ar-Ruhul Amin, iaitu roh yang sangat amanah, iaitu malaikat Jibril alaihi salam, yang membawa wahyu dengan amanah, dimasukkan ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi termasuk di kalangan munzirin, rasul-rasul yang memberi peringatan dan memberi amaran kepada manusia. Bukan sekadar mengajar, menyampaikan ilmu dalam bahasa yang sama, segala pengajaran dan ilmu memberi amaran kepada manusia. Barang siapa yang mengikut pengajaran ini, baiklah dia di dunia dan akhirat. Barang siapa yang tak ikut ajaran ini, ingat, celakalah dia di dunia dan nerakalah dia di hari akhirat. Itu makna mundirin. Bukan sebarang ajaran, bukan sebarang ilmu yang ada di dalamnya amaran yang keras daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ilmu ini adalah peraturan-peraturan Allah. Dengan peraturan inilah manusia sendiri selamat. Dengan peraturan inilah dunia ini selamat. Tak ikut peraturan ini bermakna merosakkan diri manusia dan merosakkan dunia ini. Kerana semua makhluk mesti ikut peraturan Tuhan yang menjadikannya. Ada buat peraturan yang lain, rosak, punah alam ini. Itu dengan sebab itu dinamakan amaran. Kalau tak ikut peraturan, rosak, punah. Macam kita beli kereta, yang keluar kereta kata peraturannya kena pakai minyak diesel lah, petrol lah. Kita tukar peraturan, bubuh, tukar balik, rosak. Begitulah alam dunia ini. Ini halal,
ini haram, yang halal itu baik, yang haram itu tidak baik, mendatangkan mudarat. Dah Tuhan jadi buat apa haram? Haram ada gunanya. Yang haram itu haram dimakan, tapi untuk buat baja. Untuk buat baja, untuk menyuburkan tanah, bukan untuk makan ke darah. Yang jadi masalahnya, hak buat baja kita pergi makan. Ini dia, merosakkan manusia, bukan untuk manusia. Inilah halal dan haram yang ditetapkan oleh Allah. Oleh kerana itu, barang siapa yang melanggar peraturan Allah, diberi amaran kepadanya. Diberi amaran, diberi peringatan. Mana amaran ni? Kalau kita berjalan di jalan raya, bila jalan tu back kiri, digali di depannya, ditulis amaran, awas. Itu maknanya, awas, jaga. Inilah dia hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh malaikat Jibril. Kadang-kadang wahyu itu dibawa oleh yang lain dari Jibril, tetapi terlalu sedikit. Di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bainama Jibril qa'idun 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sah faqala hadha babun min as-sama' futiha al-yawma lam yuftah qattu illa al-yawma fanazala minhu malakun faqala hadha malakun nazala ila al-ard lam yanzil qattu illa al-yawm fasallama wa qala abshir. Abshir ada ber tu, abshir, bukan asyir, abshir. Letakkan ba. Abshir binuraini utituhuma lam yu'taha nabiyyun qablak Fatihatul Kitabi wa khawatim suratil Baqarah lam tuqra biharfin minha illa u'titah, rawahu Muslim. Artinya, sedang Jibril duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dia mendengar satu suara dari atas. Lalu dia mendongak kepalanya, lalu berkata, ini ialah suara satu pintu langit dibuka pada hari ini, yang tidak pernah dibuka sebelumnya, malaikat pada hari ini. Tiba-tiba dah turun daripadanya malaikat. Lalu Jibril berkata, malaikat ini turun ke bumi, dia tidak pernah turun sebelumnya, malaikat pada hari ini. Lalu malaikat itu memberi salam dan berkata, bergembiralah dengan dua cahaya yang dikurniakan kedua-duanya kepadamu, dan tidak diberi kepada mana-mana nabi yang dahulu daripadamu, yaitu Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah, dan khawatim surah Al-Baqarah, penutup surah Al-Baqarah. Engkau tidak akan membaca daripadanya, malaikat engkau diberikan oleh Allah, yakni diberi kelebihan. Ayat ini menyatakan dan menceritakan di sana ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah khusus turun bagi memaklumkan kelebihan suratul Baqarah, akhir surah Al-Fatihah dan akhir surah Al-Baqarah. Khusus malaikat ni turun, sehingga ketika diceritakan Jibril duduk dekat Nabi, tiba-tiba Jibril lenggok ke langit, mendengar satu suara, datang satu malaikat. Kata Jibril, ini malaikat yang tak pernah turun ke bumi, malaikat hari ini. Tak pernah dibuka pintu langit kepadanya malaikat hari ini, semata-mata untuk menyampaikan kepadamu satu dua perkara yang tak pernah diberi kepada nabi-nabi zaman dahulu, iaitulah surah Al-Fatihah yang kita baca pada tiap-tiap rakaat sembahyang, dan penutup suratul Baqarah, iaitulah lillahi ma fis samawati wa amana rasul, hingga akhirnya. Ini dua kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menandakan Fatihah dan dua ayat
akhir surah Al-Baqarah, 3 ayat akhir surah Al-Baqarah mengandungi kelebihan yang sangat besar di sisi Allah, sehingga Allah Ta'ala menganggap ini satu hadiah. Hadiah ni dibawa khusus oleh satu malaikat yang mempunyai kelebihan yang tersendiri. Disebut di dalam tarikh Ibnu Asakir dengan isnad yang sahih, hadis riwayat Ibnu Asakir dengan riwayat yang sahih, bukan riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini hadis sahih riwayat Ibnu Asakir dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, "Atani malakun fasallama alayya nazala minas sama'i lam yanzil qablaha fabashsharani anna al-Hasana wal Husaina sayyida shababi ahli al-jannah wa anna Fatimata sayyidatu nisa'i ahli al-jannah." Sahihul Jami'. Artinya, telah datang kepadaku oleh satu malaikat, lalu dia memberi salam. Dia turun dari langit, dia tidak pernah turun sebelum ini. Dia memberi khabar gembira kepadaku bahawa sesungguhnya Al-Hasan dan Al-Husain, iaitulah dua cucu Nabi daripada Fatimah Zahra, Al-Hasan dan Al-Husain menjadi penghulu kepada pemuda-pemuda ahli syurga, dan Fatimah menjadi penghulu kepada perempuan ahli syurga. Mengikut riwayat hadis yang sahih riwayat Ibnu Asakir, Allah Ta'ala menugaskan satu malaikat memaklumkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa cucunya Al-Hasan, cucunya Al-Husain, anak Sayyidina Ali daripada Siti Fatimah, menjadi penghulu pemuda di dalam syurga, dan putrinya Fatimah Zahra menjadi penghulu kepada perempuan ahli syurga. Ini kelebihan yang diberi khusus kepada anak Nabi dan kepada dua orang cucu Nabi. Mengapa Tuhan beri kelebihan? Yang pertama, anak Nabi Fatimah Zahra, dia yang hidup bersama dengan Nabi SAW sejak Nabi berada di Mekah, berjuang di Mekah. Nabi berhijrah ke Madinah, menyaksikan Nabi wafat. Mak dia Khadijah mati, dia mendampingi. Maka Tuhan beri kelebihan kerana jihad. Muslimah yang berjihad. Adapun Hasan pula cucu dia yang hidup sehingga lepas dia mati. Hasan ni mendamaikan dua kumpulan Islam yang berperang. Selepas sebelum Nabi wafat, Abu Bakar jadi khalifah. Abu Bakar Umar, lepas Umar Uthman. Uthman dibunuh. Kematian Sayyidina Uthman menimbulkan peperangan. Dua peperangan yang terkenal, peperangan Al-Jamal dan peperangan Siffin. Perang Jamal melibatkan isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, Az-Zubair bin Awam dan Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhum, memimpin bala tentera untuk memerang Sayyidina Ali kerana dituduh Sayyidina Ali terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Uthman. Sayyidina Ali dapat mengalahkan tentera Aisyah, Zubair dan Talhah. Sayyidina Ali menang. Kemudian Muawiyah pula memimpin tentera serang Sayyidina Ali dalam perang Siffin. Sayyidina Ali juga berjaya. Namun Sayyidina Ali akhirnya dibunuh oleh golongan Khawarij. Khawarij ini ialah puak-puak Islam yang tak erti bahasa. Dia kata Sayyidina Ali pun salah, Muawiyah pun salah, bunuh belaka senang. Bunuh belaka senang. Kuat semayang, kuat ibadat, kuat tahajud, sabar puncak, tapi mengkafirkan sahabat-sahabat. Pakar hukum sendiri, tak mengaji, bunuh Sayyidina Ali dengan pedang yang beracun. Mati Sayyidina Ali, lalu dilantik Hasan jadi khalifah. Lalu Hasan meletakkan jawatan. Sayyidina Hasan meletakkan jawatan pada khalifah, serah pada Muawiyah supaya tidak berperang lagi di kalangan orang Islam. Nabi pernah menyebut bahawa cucu aku ini mendamaikan
di antara dua puak yang berperang. Dengan sebab dia meletakkan jawatan, orang Islam berhenti berperang. Ini kelebihan Tuhan beri pada Sayyidina Hasan kerana mendamaikan, menenangkan orang Islam yang berselisih dengan dia tarik diri, dia menjadi khalifah. Dia beri kelebihan menjadi penghulu pemuda-pemuda dalam syurga. Adapun Sayyidina Husain, adik dia, ini pula syahid dalam peristiwa Karbala. Apabila Muawiyah melantik anak dia Yazid menjadi khalifah ganti dia, latih anak dia. Anak dia dianggap tidak layak menjadi khalifah kerana dia anggap akhlak-akhlaknya yang buruk, yang jahat, memerintah dengan zalim. Maka bangkit para sahabat menyatakan tak setuju Yazid menjadi khalifah selepas Muawiyah. Dan Sayyidina Husain telah bangkit, dan dia telah dibunuh oleh bala tentera Yazid dengan berperang dengan beberapa orang pengikut dia saja. Apabila penduduk Iraq jemput dia pergi ke Iraq untuk lantik dia jadi khalifah, bukannya Yazid. Maka dia pergilah ke Iraq. Lalu Abdullah bin Abbas menasihatkan dia, jangan pergi ke Iraq. Ahlul Iraq ahlun nifaq. Penduduk Iraq ni penduduk nifaq, munafik. Dia tidak menyokongmu, penakut. Kalau mu pergi jaga, bahaya. Orang Iraq ni tidak setia. Sayyidina Husain pergi juga, pergi sapa di Karbala. Sapa di situ, dia dapati penduduk Iraq sudah berpaling tadah, tidak menyokong dia. Lalu dia memberi pilih kepada pengikut-pengikut dia, barang siapa yang nak balik, siapa nak ikut, aku ikut. Maka ikutlah dia beberapa puluh orang saja, 100 orang, tak sampai 100 diriwayatkan, menentang beribu-ribu bala tentera Yazid yang mengepung dia dan menyebabkan dia mati di medan perang. Maka dia syahid, dia syahid di medan perang kerana menentang zalim. Maka dua cucu Nabi ini menjadi penghulu kepada pemuda-pemuda di dalam syurga. Ini mengikut pendapat ahli sunnah wal jamaah, bukan saja orang Syiah. Tapi orang Syiah dia terlalu lebih sangat. Kita tetap mengatakan Siti Fatimah, Hasan, Husin mempunyai kelebihan-kelebihan di dunia dan kelebihan di hari akhirat. Kita tak siapa mempersucikan martabat Nabi. Bukan Nabi tapi cucu Nabi dan anak-anak Nabi yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril bukan sahaja menurunkan wahyu, kadang-kadang dengan tujuan yang lain daripada itu. Di antaranya dia turun bersama-sama malaikat yang lain di salah satu malam pada bulan Ramadan tiap-tiap tahun. Di antara malaikat Jibril ialah turun tiap-tiap tahun di bulan Ramadan. Wallahu a'lam.